Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Pendekatan Hall of Nation penting dalam melaksanakan dasar dan kesihatan pekerjaan yang berkesan selain sistem pengurusan dan pelan tindakan yang berkesan. Institusi keluarga penting bagi pembangunan model insan yang akan menggerak pembangunan sesebuah negara. Perubahan iklim dan keadaan cuaca ekstrim pada masa ini dijangka memberi kesan mendalam terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti strok haba. Namun kesihatan mental muncul sebagai kebimbangan utama global dengan impak keadaan kerja yang tidak selamat atau tidak sihat ke atas kesejahteraan psikologi. Oleh itu, dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkesan adalah penting untuk dilaksanakan. Berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Keselamatan sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan Sedunia di tempat kerja, Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, menegaskan bagi melaksanakan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkesan, pendekatan Hall of Nation adalah penting selain sistem pengurusan dan pelan tindakan yang berkesan untuk menangani pelbagai risiko bagi memastikan keadaan kerja yang boleh diterima dicapai. Improving workplace safety and health in Brunei Darussalam is amended under a Goal 2 of Wawasan Brunei 2035. It is instilled in China's 5-year strategic plan that is designed to be in alignment with the Maqasid Sharia in the United Nations 2030 Sustainable Development Goals. Pelancaran laman sesawang China baharu memaparkan live chat bagi para pengguna, menawarkan data terkini dan juga sistem pengurusan acara bersama pihak-pihak berkepentingan. Melalui jerayawara dan seminar yang akan dianjurkan di keempat-empat daerah, China berhasrat meningkatkan kesedaran dengan penggunaan teknologi bagi mempromosi kepentingan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Majlis diadakan di Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Anggrek Desa. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah dan akan terus berusaha untuk menyusun strategi, dasar dan program untuk dilaksanakan secara senegara bagi meningkatkan perpaduan dan kesejahteraan institusi kekeluargaan di negara ini mengikut peredaran zaman dan keperluan keadaan semasa. Justru pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Pelan tindakan keluarga di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial dikaji semula bagi tahun 2023-2027. Pelan tindakan keluarga tersebut akan menjadi rujukan strategi, dasar dan program bagi memperincikan tindakan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan dan bukan kerajaan ke arah meningkatkan perpaduan dan kesejahteraan institusi kekeluargaan di negara ini. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan perkara tersebut dalam perutusan sempena sambutan Hari Keluarga Antarabangsa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad berkata, Pelan Tindakan Keluarga 2023-2027 juga disejajarkan dengan Hala Tuju dan Perisian Social Blueprint Negara Brunei Darussalam.
Bidang keluarga dikenal pasti sebagai salah satu bidang fokus yang perlu diberikan tumpuan, menekankan kepentingan institusi keluarga sebagai unit yang paling asas dalam masyarakat dan berperanan menyediakan landasan bagi pembangunan model insan yang akan menggerak pembangunan sesebuah negara. Usaha di peringkat kebangsaan ini membuktikan lagi pengiktirafan terhadap kepentingan institusi keluarga sebagai tonggak utama bagi memastikan setiap lapisan masyarakat hidup dalam keadaan bahagia dan saling menghormati. Tema Hari Keluarga Antarabangsa tahun ini, Families and Demographic Change, sambutan kali ini memberikan peluang untuk berkongsi pengetahuan semasa tentang trend demografi dan kesannya terhadap institusi keluarga. Ini termasuk isu penuaan dan perpaduan antara generasi yang memudahkan penganalisaan mengenai kesannya terhadap kehidupan keluarga. Fokus Hari Keluarga tahun ini juga menekankan pelibatan pelbagai agensi bagi menanai nilai teras kekeluargaan Brunei. Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengumumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi penyelarasan dan perubahan kepada kadar duty import custom dan excise yang akan berkuat kuasa 17 Mei ini. Objektif pindaan kepada kadar duty import custom dan excise ini antaranya bagi mengemaskinikan struktur duty barangan di negara ini dengan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature AHTN 2022 dan meningkatkan daya saing iklim perniagaan dan pelaburan negara di samping memenuhi komitmen-komitmen tertentu di bawah perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara. Pengemaskinian kadar duty import custom dan excise turut menyasarkan kepada beberapa produk tertentu, antaranya mengawal penggunaan barangan tertentu bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk, penjimatan tenaga bagi mengurangkan jejak karbon negara dan membantu mengurangkan harga sebahagian barangan pengguna. Maklumat lanjut boleh diperoleh di bdnsw.mofi.gov.bn atau tradingacrossborders.mofi.gov.bn. Orang ramai juga boleh menghubungi kaunter perkhidmatan pelanggan Jabatan Kastam dan Excise Diraja di talian 238231 semasa waktu pejabat atau email ke info@customs.gov.bn. Biro Kawalan Narkotik telah menjalankan operasi White Sand pada 10 April hingga 10 Mei 2023 di beberapa lokasi di daerah Tutong. Operasi menyasarkan kepada rangkaian sindiket pengedaran dadah yang didalangi oleh sebuah keluarga yang membekalkan dadah bagi pasaran di daerah Tutong. Dalam operasi ini, 45 orang warga tempatan telah ditahan untuk disiasat di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu 33 orang lelaki dan 12 orang perempuan dalam lingkungan umur 22 hingga 67 tahun. Secara keseluruhan, operasi White Sand telah merampas sebanyak 40.99 gram syabu dan wang tunai berjumlah RM19,506 Brunei, RM27 Singapura dan RM1,842 Malaysia. Dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah turut dirampas beberapa bentuk barang kemas dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah yang akan disiasat di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Hasil Jenayah 2012 iaitu kesalahan pembersihan wang haram. Rangkaian sindiket ini mula meningkat naik setelah pembekal utama pasaran dadah di daerah Tutong diberkas semasa operasi Bullseye dan operasi Pirates yang dijalankan sebelum ini. Rangkaian sindiket White Sand mengambil peluang ini untuk menjadi pembekal utama pasaran dadah di daerah Tutong dan turut membekal dadah ke pasaran daerah Pelait. Seperti sindiket lain, suspek utama sindiket ini juga didapati menggunakan orang-orang ketiga yang terdiri daripada ahli keluarga dan kenalan rapat untuk menjalankan aktiviti pengedaran dadah dan menyimpan wang hasil dari kegiatan pengedaran dadah. Taktik ini bertujuan untuk mengelirukan pihak berkuasa dalam menjalankan siasatan.
Biro Kawalan Narkotik mengingatkan kepada orang ramai bahawa jenayah pengedaran dadah merupakan satu kesalahan besar yang memberikan ancaman kepada keselamatan masyarakat serta menjejaskan keamanan negara. Pengedar-pengedar dadah adalah musuh negara yang perlu dihapuskan kerana kegiatan mereka membawa kesan kerosakan kepada keharmonian kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Biro Kawalan Narkotik akan terus melaksanakan tindakan yang sewajarnya untuk menupaskan sindiket-sindiket dadah bagi melindungi masyarakat dan penduduk negara ini dari pelbagai ancaman keselamatan yang timbul dari kegiatan jenayah termasuk jenayah dadah. Bidang pertanian boleh dijadikan sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan lawatan kerja daripada rombongan pejabat peguam negara Bank Somoro, Bago. Lawatan kerja kebangunan Dewan Majlis itu mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara kedua buah penggubal undang-undang. Rombongan dilalukan oleh Yang Berhormat Penerangan Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan kerja ini diadakan bagi memerhati dan mempelajari amalan-amalan terbaik antara kedua-dua belah pihak. Juga hadir yang dimuliakan Penerangan Pekerma Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. 15 pegawai dari pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi AITI berjaya menamatkan latihan kepimpinan yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB yang diadakan selama 2 bulan. Penyampaian sijil kepada para peserta diadakan petang tadi di Kompleks Perpustakaan UTB. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Tahun lalu, UTB dan AITI menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi program berkenaan yang dihasrat untuk melahirkan pemimpin yang berkualiti tinggi dengan kemahiran menangani pelbagai cabaran. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE petang tadi mengadakan Majlis Penghargaan IBTE 2023 bertempat di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Ia sebagai menghargai sumbangan, sokongan dan kerjasama yang telah diberikan oleh lembaga pengelola IBTE, rakan-rakan industri IBTE dan meraikan para pegawai dan kaki tangan yang bersara serta penganugerahan Employee Recognition Award bagi warga IBTE yang mencapai kecemerlangan. Majlis tersebut disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan selaku Wakil Menteri Pendidikan. Seramai 3 warga IBTE menerima anugerah Employee Recognition Award. Majlis umpama ini dihasrat menjadi platform suai kenal bagi merapatkan lagi silaturahim dan memperluaskan lagi rangkaian perhubungan dalam kalangan warga IBTE dan rakan-rakan industri. Program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi membantu para belia untuk memberikan sepenuh perhatian kepada bidang pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Melalui penggunaan sistem tersebut, ia dapat membantu meningkatkan hasil keluaran pertanian. Majlis pelancaran program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-8 pagi tadi. Menurut Awang Mat Rusli bin Haji Abu Bakar, pemangku Ketua Bahagian Industri Tanaman, program merupakan salah satu inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
bagi mendukung Pelan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2021-2030 ke arah meningkatkan penglibatan belia dalam sektor pertanian. Di samping itu juga mereka akan didedahkan tata cara dari segi pemasaran, iaitu sistem-sistem di dalam lepas tuai, bagaimana diorang untuk menyalurkan hasil ladang mereka ke pasaran. Selain daripada itu juga mereka didedahkan juga macam mana untuk mendapatkan kewangan atau modal dengan daripada agensi-agensi luar daripada jabatan, contohnya daripada DEL, daripada agensi bank. Lebih 37 orang belia menyertai program ini. Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2018, 116 belia telah menyertai program tersebut. Daripada jumlah itu, 73 orang ditawarkan tapak di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Para belia yang berminat bolehlah menghubungi Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia. Jabatan Urusan Haji Kementerian Halal Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah pagi tadi mengadakan kursus intensif haji bagi musim haji tahun 1444 Hijrah 2023 bagi bakal jemaah haji yang tidak berkesempatan mengikuti kursus ibadah haji yang telah diadakan pada bulan Januari hingga Mac lalu. Antara tujuan kursus tersebut adalah untuk memberikan panduan dan kefahaman mengenai manasik haji secara teori dan praktikal kepada bakal jemaah haji. Dianggarkan 178 bakal jemaah haji menyertai kursus tersebut. Kursus berlangsung selama 5 hari di Kementerian Halal Agama. Dan lagi, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah selama 2 hari iaitu pada 16 Mei dan 18 Mei ini. Esok kempen diadakan di Ibu Pejabat IBTE Jalan Pasar Baharu Gadong, anjuran IBTE. Manakala pada 18 Mei, kempen akan diadakan di Dewan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Lapangan Terbang Lama Brakas, anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai kempen-kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu mengekalkan bekalan stok darah di negara ini. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Bola sepak Liga Super Brunei. Kota Ranger mengutip 3 mata penuh selepas mencatatkan kemenangan tipis 1-0 ke atas Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei dalam perlawanan yang berlangsung petang kemarin di Stadium Mini Hassanal Bolkiah Gadong. Pada separuh masa pertama permainan, kedua pasukan gagal mencipta sebarang gol. Muhammad Haziq Nakiuddin Shamra muncul wira Kota Ranger apabila dia menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-49. Sementara itu, dalam aksi perlawanan yang berlangsung semalam di Kompleks Sukan Brakas, Rimba Star menang selesa ke atas IKLS MB5 dengan jaringan 5-2.